Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang kesan sistem percukaian kepada pertambahan pendapatan negara. Saya, Nur Edina Iwani binti Hasnuddin, nombor matriks A174164. Saya akan memulakan perbincangan ini dengan menerangkan sedikit sebanyak mengenai sistem percukaian di Malaysia dari bulan April tahun 2015 sehingga tahun ini, 2020. Dalam masa 5 tahun ini, negara kita telah pun melaksanakan dua sistem iaitu GST dan SST. Saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai sistem cukai barang dan perkhidmatan atau lebih dikenali dengan nama GST. Sistem GST diperkenalkan pada 1 April 2015 dengan kadar 6%. Menurut Tan Sri Wahid Omar, kadar 6% ini merupakan kadar GST yang paling rendah antara negara ASEAN dan antara yang terendah di dunia. 160 buah negara telah melaksanakan GST atau nama lainnya VAT, Value Added Tax. Rata-rata negara ASEAN melaksanakan GST dengan kadar 7 hingga 12%, manakala negara UK dengan kadar 20%. Tujuan pelaksanaan GST adalah memperluaskan asas percukaian negara memandangkan dari 30 juta rakyat Malaysia, hanya 2 juta rakyat yang membayar cukai pendapatan. Kutipan GST melibatkan setiap rantaian bekalan dari pengilang, pemborong, peruncit, pembeli dan juga pengguna. Bagi pembekalan yang melibatkan kadar 6%, pengilang, pemborong, peruncit membayar cukai output dan menuntut kembali cukai input. Bagi pengguna, pengguna akan membayar cukai 6%. Untuk cukai yang berkadar 0% dan pembekalan dikecualikan, pengguna tidak akan membayar sebarang cukai. Seterusnya, cukai GST dilaksanakan pada kadar 0% untuk memberi peluang pada cukai SST dikuatkuasakan kembali. Cukai SST atau cukai jualan dan perkhidmatan dilaksanakan pada 1 September 2018. Terdapat dua jenis cukai berbeza di bawah SST yang ditadbir melalui Perundangan Perasingan iaitu Akta Cukai Jualan 2018 iaitu Akta 806 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 Akta 807. Cukai perkhidmatan dikenakan 6% dan cukai perkhidmatan pula 0%. Cukai SST berbeza dengan cukai GST kerana cukai jualan ini hanya dilaksanakan di peringkat kilang sahaja iaitu pengilang dan tidak boleh dituntut kembali. Untuk bahagian kesan sistem percukaian kepada pertambahan pendapatan negara, bahagian ini akan diterangkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Kesan cukai terhadap pertambahan pendapatan negara. Sistem cukai yang tinggi akan menyebabkan berlaku peningkatan kadar inflasi dalam negara yang mana menjadi satu titik tolak terhadap perubahan ekonomi dan pendapatan negara. Apa itu inflasi? Inflasi ialah suatu kenaikan dalam harga barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari masa ke semasa. Setiap unit mata wang hanya mampu membeli barangan dan perkhidmatan dalam jumlah yang kurang daripada sebelumnya, iaitu harga asas satu unit barang sebelum dikenakan cukai ke atasnya. Peningkatan kadar cukai seperti sistem cukai GST telah meningkatkan harga barang dan menyebabkan perubahan kepada CPI, iaitu Indeks Harga Pengguna, dan seterusnya mengakibatkan inflasi. Jabatan Perangkaan Malaysia telah melakukan kajian terhadap Indeks Harga Pengguna untuk menentukan kadar inflasi negara. Pada Mac 2017, Jabatan Perangkaan Malaysia telah merekodkan kadar inflasi yang tinggi iaitu sebanyak 5.1%. Pada tahun tersebut, tumpuan kajian mendapati bahawa penyumbang terbesar kenaikan harga barangan adalah daripada sektor pengangkutan iaitu sebanyak 23% dan daripada sektor barangan, makanan dan minuman tidak beralkohol iaitu sebanyak 2.4% dan lain-lain. Manakala, rekod terkini yang dicatatkan pada April
2020 telah menunjukkan penurunan kepada 2.9%. Pada tahun ini, penurunan kadar inflasi mungkin disebabkan oleh penurunan harga yang paling tinggi dalam bidang pengangkutan iaitu sebanyak 21.5%. Walau bagaimanapun, harga makanan dan minuman masih lagi meningkat iaitu sebanyak 2.1%. Keadaan penurunan kadar inflasi ini mungkin berlaku disebabkan oleh krisis pandemik global yang sedang melanda negara sekarang. Sistem cukai yang tinggi akan meningkatkan kadar inflasi yang mana akan memberikan kesan terhadap ekonomi negara. Antara kesan negatif inflasi terhadap ekonomi negara ialah yang pertama, berlaku pengurangan nilai mata wang dan nilai barangan lain dari masa ke semasa. Yang kedua, mengurangkan pelaburan dan simpanan negara. Kesan yang ketiga, terdapat kekurangan bekalan barangan keperluan apabila pengguna mula mencatu barangan kerana bimbang harga akan meningkat. Dan yang keempat, pengguna yang kurang berkemampuan akan terjejas sumber harian mereka akibat inflasi. Oleh itu, kerajaan dan rakyat perlu memastikan agar dasar-dasar ekonomi yang diperkenalkan tidak memberikan risiko kemudaratan kepada ekonomi dan rakyat keseluruhannya. Justeru, dapat disimpulkan apabila terdapat penurunan cukai barangan dan perkhidmatan, ia akan sekaligus mengurangkan kadar inflasi dan meningkatkan lagi sumber pendapatan negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pendapatan pekerja yang memberi kesan cukai terhadap penambahan negara. Seperti yang diketahui bahawa pendapatan pekerja mempengaruhi kadar hasil kutipan cukai oleh lembaga hasil dalam negeri. Pendapatan pekerja mempengaruhi kadar kutipan cukai. Seperti yang dikatakan oleh penganalisis ekonomi, Profesor Madya di Berjaya Bardai, beliau mengatakan bahawa kenaikan pendapatan pekerja memberikan kesan positif kepada kutipan cukai pendapatan oleh lembaga hasil dalam negeri atau lebih dikenali sebagai LHDN singkatannya. Beliau juga berkata bahawa apabila jumlah cukai yang dikutip meningkat, ia menunjukkan tahap pendapatan rakyat juga telah turut meningkat, terutamanya daripada golongan sederhana. Bagaimanapun, kadar pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan sepenuhnya jumlah cukai yang dikutip kerana ia berkait dengan faktor-faktor yang lain iaitu seperti kesedaran membayar cukai oleh pekerja ataupun sesebuah syarikat dan juga pengagihan pendapatan. Namun begitu, apakah cukai yang dikatakan atau dikenakan terhadap pekerja ataupun syarikat? Baiklah, cukai yang dikenakan terhadap pekerja ataupun syarikat dikenali atau dinamakan sebagai cukai pendapatan. Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pendapatan individu dan perniagaan sama ada syarikat atau badan hukum yang lain. Cukai pendapatan terbahagi kepada dua, iaitu cukai pendapatan individu dan juga cukai pendapatan perniagaan. Cukai pendapatan individu ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan jumlah individu bagi setahun, manakala cukai pendapatan perniagaan ialah cukai yang dikenakan ke atas untung bersih sesebuah syarikat. Cukai pendapatan adalah sumber dana utama bagi kerajaan untuk melakukan aktiviti dan memberi khidmat serta bantuan kepada rakyat. Seperti yang kita ketahui bahawa cukai ialah sumber kewangan utama kerajaan, terutama kerajaan Malaysia, sebagai dana ataupun kewangan bagi melakukan pentadbiran negara dan juga memberi bantuan kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Di bawah tajuk yang sama iaitu kesan cukai terhadap penambahan ekonomi negara,
Saya akan mengulaskan tentang artikel berkaitan cadangan sistem percukaian untuk membaik pulih ekonomi Malaysia. Berdasarkan artikel yang saya kaji, terdapat beberapa ahli ekonomi yang mencadangkan agar cukai barang dan perkhidmatan diperkenalkan semula pada kadar yang lebih rendah iaitu 4 hingga 5% berbanding sebelum ini 6%. Mereka juga mengatakan bahawa pelaksanaan pada kali ini perlulah lebih jelas, teliti dan tidak tergesa-gesa kerana perpindahan sistem akan melibatkan kos tambahan. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pelaksanaan cukai perlu dirujuk kepada pakar percukaian dan mengambil kira pelbagai faktor serta pendapat daripada pemegang berkepentingan. Beliau juga mengatakan bahawa GST mampu meningkatkan hasil kutipan negara berlipat kali ganda. Ini merujuk kepada pemerhatiannya pada tahun 2017 di mana GST berjaya mengutip 44 bilion ringgit berbanding SST pada tahun ini dianggarkan akan berjaya dikutip sebanyak 28.3 bilion ringgit sahaja. Ahli ekonomi juga turut mengatakan bahawa pelaksanaan GST perlu dilakukan dengan sempurna supaya masalah tidak berulang di mana duit pembayaran semula GST sebelum ini tidak dikembalikan. Menurut artikel juga, sistem percukaian ini tidak berjangka panjang iaitu sehingga kerajaan dapat mengurangkan bebanan hutang dan mencari potensi pendapatan baharu. Sistem ini perlu susulan keadaan ekonomi Malaysia yang berdepan pertumbuhan perlahan. Seperti yang dipelajari dalam ekonomi, garisan kuning menunjukkan pendapatan negara bersamaan dengan perbelanjaan negara. Sekarang kita lihat tingkat perbelanjaan kerajaan diberi pada garis AE, diperoleh titik persilangan pada E dan pendapatan negara pada Y. Namun apabila cukai dikenakan, tingkat perbelanjaan kerajaan akan meningkat ke garis AE1. Kita dapati titik persilangan baharu pada E1 di mana pendapatan negara meningkat ke Y1. Ini menunjukkan bahawa cukai meningkatkan pendapatan negara. Akhir sekali, berdasarkan artikel yang saya baca yang dikeluarkan pada Oktober 2019, cukai barangan dan perkhidmatan iaitu GST telah dihapuskan. Namun begitu, disebabkan pada ketika itu negara kita yang berdepan dengan masalah kekurangan hasil serta mempunyai beban yang tinggi, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia yang dikenali sebagai MIER menyarankan kembali agar kerajaan memperkenalkan GST pada kadar yang lebih rendah, iaitu 3%. Hal ini kerana GST disifatkan sebagai sistem percukaian yang saksama kepada semua lapisan masyarakat dan sistem yang akan memastikan kerajaan untuk memiliki kewangan yang kukuh ketika harga minyak mentah susut. Menurut artikel, pengenalan GST pada kadar yang lebih rendah dapat membantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat, terutama golongan berpendapatan rendah. Selain itu, pertukaran daripada GST ke SST dikatakan menjadi punca sumber pendapatan hasil negara berkurangan dengan hasil pendapatan daripada GST yang dianggarkan sebanyak RM41 bilion, manakala SST kira-kira RM22 bilion setahun. Hal ini menyebabkan kerajaan mengalami defisit selama beberapa tahun. Seterusnya, cukai baharu seperti keuntungan atas modal yang diamalkan di negara maju boleh turut diperkenalkan. Contohnya, cukai tersebut boleh dikenakan terhadap ramai pelabur yang mampu meraih keuntungan besar dari urus niaga di Bursa Malaysia.
di mana sebelum ini kerajaan hanya memperoleh hasil dari keuntungan atas modal menerusi duty setem yang dikenakan. Kesimpulan yang dapat dibuat hasil daripada pembentangan kami, kenaikan dan penurunan cukai mampu memberi kesan ke atas pendapatan negara. Secara ringkasnya, sekiranya pendapatan individu meningkat, hasil cukai akan meningkat. Kadar cukai yang perlu dibayar juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan pendapatan negara turut meningkat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.